Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Azwar Kamal Zaman. Okey, seperti mana yang anda semua tahu, Shock sekarang dalam kempen ataupun dalam episod Shock Altrius di mana kita akan membicarakan tentang kesan-kesan kepada akibat penularan COVID-19 dan salah satunya adalah isu kesihatan mental. Jadi untuk membicarakan perkara tersebut, saya membawakan anda semua salah seorang pakar dalam bidang ini iaitu Dr. Rostam Muhammad Zain. Assalamualaikum Doktor. Salam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Dr. Ahmad Rostam bin Mazin. Saya adalah pakar perunding psikiatri di Hospital Senabaya Al-Usta. Saya bukan orang Kedah tapi memang dah stay dekat Kedah dah for quite a long time. So consider as Kedahan lah. Boleh Doktor. Umumnya macam ni, kita tak ada lagi statistik rasmi berkaitan dengan masalah kesihatan mental di Malaysia semasa zaman COVID ni. Tetapi kalau kita tengok statistik lama, around almost 30% of us di Malaysia ada masalah kesihatan mental lah. Tapi bukan penyakit mental, jangan kena bezakan kesihatan mental dengan penyakit mental. Kalau ikutkan kajian-kajian berkaitan COVID yang dilakukan di luar negara, menunjukkan bahawa memang berlaku peningkatan masalah kesihatan mental ketika pandemik COVID mana-mana negara, sama ada di China, di Eropah, di US dan sebagainya. One of the kajian menunjukkan bahawa 50% penduduk di satu kawasan pandemik tu mengalami masalah kesihatan mental. Jadi kalau kita gunakan finding yang sama ataupun carian yang sama, kemungkinan besar Malaysia pun mengalami situasi yang sama dan dia tak kisah umur, tak kisah peringkat mana mereka berada, di sekolah, di universiti, di college, di rumah, bekerja dan sebagainya, mereka semua terkesan dalam konteks mereka sendiri. Very simple. Yang pertama tu kan, kita kena kenal diri kita macam mana. Kita kena personality kita macam mana. Barulah kita boleh tahu sama ada kita ni ada isu atau tidak. Yang pertama sekali, bila seseorang itu ada masalah kesihatan mental, ialah orang akan berubah personality dia daripada dulu, compare atau dibandingkan dengan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, biasanya orang yang ada masalah kesihatan mental akan terganggu tidurnya. Sama ada dia susah nak tidur, sama ada dia tidur dia banyak mimpi-mimpi buruk, sama ada tidur dia asyik terjaga saja atau tidur dia bangun awal dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kebanyakan remaja especially, dia datang dengan isu sangat sensitif dan mudah marah. Maksudnya sikit-sikit nak berjerit, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak tantrum dan sebagainya. Itu typical simptom yang mereka alami. Nombor 3. Nombor 4, ada gangguan dari segi kita punya selera makan. Ada orang makan macam berlebih-lebih sampai tak boleh nak kontrol. Ada orang tak makan-makan. Nombor 5, especially orang-orang yang di college, di universiti, di sekolah, problem dia sekarang ialah mereka terpaksa belajar melalui online. Jadi masalah yang mereka hadapi ialah berkaitan dengan fokus, konsentrasi. Tengok-tengok muka lecturer pun dah macam berpeluh dah macam aku tak nak lah buka phone main game atau whatever it is kan, on je pergi main game dan sebagainya kan. So itu adalah isu-isu yang mereka alami lah. Itu ada tanda yang kita kena kenal pasti. Tapi yang first, yang paling penting sekali, kenal diri kita. Kalau lah kata saya ni seorang remaja dan saya jadi macam happy go lucky, seronok main game, seronok semua, and suddenly masa zaman COVID ni duduk kat rumah tiba-tiba jadi mandom, dia duduk diam, dia tak responsif kepada family dan sebagainya. Itu petanda bahawa kita ada masalah. Kadang-kadang kita tak perasan. Itu. Okey, baik. Itu soalan sangat penting Azwar. Sebab ramai orang tak tahu kat mana nak cari bantuan bila ada masalah begini kan. Yang pertama sekali, bagi saya dia ada peringkat-peringkat yang daripada yang paling rendah, peringkat paling rendah sampai lah peringkat yang paling tinggi. First step of getting help ialah mencari seseorang yang kita percaya. So, kena open up, kena berani bercakap. Walaupun kadang-kala mungkin jawapannya tidaklah membantu sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita kena mencari orang yang kita boleh bercakap dengan tenang, yang kita boleh percaya. Itu yang pertama sekali. Itu langkah pertama untuk mendapatkan bantuan. Langkah kedua untuk mendapatkan bantuan ialah kalau kita bersekolah, kalau kita di universiti atau college, saya difahamkan setiap college dan universiti dia orang ada kaunselor sendiri. So cuba contact dulu kaunselor. Nombor 3 ialah jika sekiranya masih lagi ada masalah, so macam tak cukup ilmu kaunselor ni, tak berapa nak ngam, rasa tak best kan. Kalau adik-adik semua ada di college atau terpaksa duduk di universiti, pergi ke klinik kesihatan yang di dalam universiti. Mereka boleh membantu adik-adik. Yang seterusnya lah, adik-adik boleh pergi dekat klinik kesihatan mana-mana yang dekat kat rumah.
Kat Malaysia ni saya boleh katakan di seluruh negara kita ada beratus-ratus klinik kesihatan. Pergi je mana-mana klinik kesihatan. Sebab kenapa? Walaupun mereka bukanlah pakar psikiatri ataupun doktor dalam bidang psikiatri, tetapi mereka memiliki keupayaan untuk screening, untuk buat saringan. Sama ada kita ni ada masalah kesihatan mental saja ke atau ada sakit mental dan sebagainya. Sebab macam yang Azwar kata tadi, biasanya yang sampai ke hospital tu dah severe, yang perlu makan ubat, perlu psikoterapi yang spesifik dan sebagainya. So bila sampai dekat klinik kesihatan contohnya, lepas saringan doktor akan kata okey, you punya masalah ni bukan sakit mental lagi, tetapi memang you ada stres, memang you ada burnout, memang you ada masalah kesihatan mental, dan kita akan rujuk pada kaunselor hospital contoh. So kita ada pakar psikiatri, kami keluar ke klinik pakar yang kita buat di hospital daerah. So kita akan buat lawatan sebulan sekali, mereka boleh rujuk kami kat sana. Seterusnya kalau doktor di klinik kesihatan cakap tak payah kot nak pergi klinik psikiatri lagi, kita akan rujuk orang-orang sebegini ke pakar perubatan keluarga ataupun family medicine specialist. Doktor pakar perubatan keluarga pun mampu untuk memberikan nasihat, mampu memberikan ubat jika perlu dan sebagainya. Yang seterusnya kalau macam dah tak boleh, FMS pun kata tak boleh lah, yang ni memang jumpa pakar sekali, mereka akan rujuk. Of course tempoh daripada jumpa klinik kesihatan tu untuk dan sampai ke pakar psikiatri mungkin ambil masa, tetapi umumnya kita akan cuba memenuhi keperluan semua pesakit dan kita letakkan ada satu tahap lah, kita panggil benchmark. Semua pesakit baru mesti dilihat dalam tempoh beberapa minggu, macam tu, that kind of things. Tapi at the same time adalah intervensi yang kita buat dalam proses itu. Ada remaja kita macam jumpa doktor pakar psikiatri macam aku bukanlah mental ataupun aku bukanlah sakit, aku ni rasa okey lagi. So mereka ni boleh berjumpa dengan boleh call. Kalau macam adik-adik semua Google talian bantuan COVID-19, ada banyak talian bantuan yang dibuat oleh NGO, yang dibuat oleh kerajaan, hospital-hospital tertentu di kawasan-kawasan tertentu. So of course bila kita nak call ni kadang-kadang macam susahnya nak get in kan, sebab orang ramai call. So yang tu kita sabar sikit. Pilihan lain, kalau contoh macam adik-adik ni ada kemampuan, duit banyak, kalau duit banyak maksudnya mampu untuk membayar private service, ada beratus-ratus doktor pakar psikiatri di private service, bayarannya tinggi lah. Tetapi kalau macam kita mampu, why not? Why not? Even kita punya GP, private practice, klinik swasta pun boleh melakukan saringan itu. So ada banyak pilihan, cumanya adik-adik kena berani, itu yang penting Azwar. Okey, baik. Memang banyak dibincangkan tentang apa yang istilah social isolation. Kerana dalam konteks COVID ni, satu langkah yang terpaksa kita lakukan ialah penjarakan sosial yang sangatlah mengganggu ramai orang. Kerana kita macam sentiasa bersama kawan-kawan, jumpa kawan-kawan hari-hari, tampar, lepas tu peluk-peluk, lepas tu lepak sama-sama dekat kedai mamak sampai tengah malam, and suddenly kedai mamak pun macam satu meja dua orang, macam baik tak payah kan. Sedangkan biasanya kita bawa kopi lah, melepak pool kan, ramai-ramai minum dua sirap, lepas tu tengok bola sampai tengah malam dan sebagainya kan. But now kita tak boleh buat benda tu kan. So memang ada perubahan-perubahan yang terpaksa kita lakukan. Kalau kita compare dengan generasi yang lebih tua, sebenarnya generasi muda zaman ini sebenarnya lebih bersedia in terms of social isolation. Kenapa saya berkata begitu? Sebab dewasa muda mereka lebih adapt kepada sistem social media dan sebagainya. Mereka dah biasa dengan interaksi sosial dalam platform social media dan pelbagai platform videos lah, whatever it is kan. So sebenarnya remaja dan dewasa muda mereka sebenarnya ada lebih banyak ruang atau channel untuk mereka bersosial walaupun terpaksa menjarakkan ni. Norma baru ni saya perasan ramai orang takut dengan istilah ini. Sebab norma baru ni apa? Sebab orang pun tak faham norma baru apa dia, apa je yang baru ni, apa yang baru kan. Selain daripada kena jarak apa lagi. So orang tertanya-tanya. Sebab itu yang kita rasa uneasy, kita rasa anxious, kita rasa takut dan sebagainya. Tapi sebenarnya hakikatnya Azwar, norma baru ni sebenarnya individualized. Maksudnya apa norma baru untuk kita? Sebagai contoh, doktor frontliners. Norma baru untuk doktor ialah tak kisahlah macam mana orang PKP pun doktor kena kerja. Itu norma baru doktor. So sebenarnya ada part of our life yang terganggu, tetapi at the same time sebenarnya kita still lagi kita. Cuma kita kena adapt. Obviously, Azwar kan, kalau macam benda baru berlaku dalam hidup, tak ada orang yang boleh kata macam aku relax je, tak ada. Anxiety tu mesti ada, uneasiness tu mesti ada, ketidaktentuan, keraguan dan sebagainya tu mesti ada. Tetapi ia sementara. Kalau kita consider habit kan Azwar kan, sekurang-kurangnya kita perlukan 21 days untuk kita develop new habit. Tapi ada orang ambil masa sampai berbulan-bulan pun ada. Tapi orang yang paling cepat 21 days lah. Maksudnya ada ramai antara adik-adik di luar itu dah adapted to this new norm.
dah duduk PKP dah banyak bulan, dia dah biasa dah, macam dah tahu dah macam mana lubang nak relax, macam mana nak whatever it is lah kan. Bila kita melalui norma baru, bila berlaku sesuatu yang very major dalam hidup kita akan melalui proses yang kita pakai sebagai grieving. Bahasa Melayu macam berkabung, tapi macam tak kena sikit so saya gunakan English, grieving, di mana grieving sebenarnya dia memang ada period dia. Memang obviously semua orang akan melalui proses ini, dan grieving ni maximum 6 weeks to 3 months. Kalau lebih daripada itu, maksudnya you are not okay, you need help more than just tak apa kot aku grieving, tak apa kot doing and we are not functioning. Tak boleh. Okay, dia kan ada dua golongan lah. Satu golongan, they are okay when they are alone. Dia tak perlukan orang lain. Ada orang sebenarnya, Azwar kan happy sangat dengan PKP ni sebab aku tak payah cakap dengan orang, aku tak payah jumpa orang, aku boleh di rumah, aku boleh enjoy myself in my room. So ada orang macam tu, dia tak kisah apa pasal orang lain. So they can cope being alone, isolated. Tetapi ada satu group lagi yang memang dia perlukan human touch, dia perlu jumpa kawan dia kena galak dengan kawan dia, kena senyum dengan kawan dia, kena lepak dengan kawan dia sebagai. Orang ini yang akan bermasalah Tetapi dalam konteks ini kan, it's not about waiting tau. It's not about tunggu dia severe kot, tunggu teruk sangat. Usually kan, Azwar kan, bila kita dah teruk, kita memang tak ada keinginan nak jumpa doktor, kita tak ada keinginan nak sihat dah, kita akan just nothing kan. So you must know, semua adik-adik semua kena tahu what is your breaking point. Jangan tunggu sampai breaking point. Kalau you rasa macam tak boleh ni, nak kena cari jalan, nak kena call kawan-kawan ke, jangan tunggu dah severe. Severe maksudnya memang, kalau macam istilah doktor kan, kalau kita kata dah teruk sangat tu, biasanya orang dah teruk ni memang dia decision making, cara untuk membuat keputusan tu dah lari. So sometimes dia orang tak mau jumpa doktor, tak mau jumpa kawan dah, tak mau jumpa family, tak mau cakap dengan orang semua, macam too late. Get help early. So everyone is actually dealing with the same thing, which is pandemic COVID-19. Cuma the way kita hadap tu, the way kita perceive the problem, the way kita tengok masalah, the way kita selesaikan masalah tu depends on kita punya personality, cara kita menyelesaikan masalah, kita punya resilient, kita punya social support dan sebagainya. Setiap orang ada masalah tersendiri, dan kita kena, oleh kerana kita berhadapan dengan situasi ini bersama, kita kena jaga bersama-sama juga. Kan hashtag kita jaga kita tu, itu memang hashtag yang sangat bagus. So memang kita kena bersama. Jangan macam biarlah aku seorang, tak apalah, let me suffer. That's not the way. Kan kawan-kawan ada, cari kawan-kawan yang kita boleh percaya. Macam tu. Very difficult to be positive kan. Sangat susah untuk kita berfikiran positif dalam situasi yang very negatif kan, sangat negatif. Dan ini yang menyebabkan kita semua bermasalah. So nombor satu kan, everyone kena acknowledge ataupun everyone kena terima hakikat bahawa I'm not as good as before. Saya ni macam kena rasa macam okay, aku rasa aku tak okay lah, I need help. Itu yang pertama sekali. So kita kena menerima hakikat bahawa we are stressed, we are burn out, kita ada masalah dan kita perlu bantuan. Itu adalah langkah pertama untuk kita okey. Kita kena cari jalan untuk menggunakan apa sahaja yang ada pada kita, di tangan kita. Sebab ramai orang they are talking about their losses. Maksudnya kan best kalau aku boleh jalan, kan best kalau aku boleh jumpa kawan, kan best kalau aku whatever. Masalahnya sekarang kan, adik-adik semua, Azwar, kita memang tak boleh buat. Betul. Ada pilihan. Kita terpaksa menghadap sinilah kan. Kita memang terpaksa menerima hakikat bahawa we cannot change this sehingga ia berubah. Dan hakikatnya ialah kalau kita tengok Azwar kan, around 100 years ago, semasa Spanish flu, di mana lebih daripada 50 juta manusia mati because of the Spanish flu kan, mereka berhadapan dengan post Spanish flu tu, dia ambil sampai 2-3 tahun barulah dia macam hidup tu normalize balik. So ini sebenarnya cabaran yang kita terpaksa hadapi, dan kita guna saja apa yang ada kat tangan kita untuk kekal okey. Kalau Azwar perasan kan, ramai rakyat Malaysia now jadi inovatif kan, main masak-masak lah, main berkebun lah, main whatever it is lah kan. We can do it. That's the most important. Okay, terima kasih doktor. So konklusi apa yang saya dapat daripada perbincangan kita ni, kalau ada masalah tu terus cari pertolongan dan jangan senyap. Okay, thank you Dr. Rostam kerana sudi bersama dengan saya. InsyaAllah kita bersama lagi untuk bincang tentang mental health. Sekian, Assalamualaikum. Okay,